Sekarang ini Yahudi menguasai semua benda. Kerana umat Islam tidak bersatu selama berpuluh-puluh tahun. Umat Islam saja bercakap. Berperang. Itulah yang Yahudi sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yahudi membuatkan orang-orang Arab di Madinah kerjanya bergaduh. Bercakap. Tak pernah aman. Bila umat Islam tidak pernah aman, bila orang Arab tak pernah aman, Yahudi dia masuk ekonomi. Dia pegang ekonomi sebab umat Islam sudah tidak ada masa untuk fikirkan ekonomi. Sebab kami fikir nak perang saja. Kami fikir nak runtuhkan sana. Kami fikir nak jatuhkan orang sana. Kami fikir hanya nak kalahkan orang sana. Yahudi kata buat. Ini apa tinggal kat kami. Yang itu yang mereka buat. Di Malaysia pun teknik dan taktik itu sedang berjalan berpuluh tahun. Biar Melayu bergaduh sama-sama Melayu. Biar Islam bergaduh sama-sama. Hampa bergaduh saja. Hampa buat. Kami jaga ekonomi. Sekarang bila ekonomi ini bukan sangat-sangat mantap. Jadilah macam sekarang. Nak bercakap soal hudud, kami langkah mayat kami dulu. Kita nak cakap apa? Kita turunkan harga minyak macam mana pun, barang tak akan turun. Sebab apa? Mereka pegang. Ini yang saya katakan tadi, penyatuan ekonomi mesti ada. Bermula daripada pihak kerajaan sampai pihak bawahan. Sebab itu kita tengok di bawah ini, dia kerana masalah-masalah yang akan memecahkan kesatuan umat tidak termasuk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang memecah belahkan kesatuan umat bukan ajaran agama. Kenapa kamu tak pergi kenduri dia? Dia belah sana, buat apa pergi? Kenapa kamu tak ziarah dia sakit? Dia tu karat gila. Buat apa aku pergi? Ajaran siapa ni? Nabi, rumah Yahudi orang Nabi pergi. Yahudi buat kenduri, Rasulullah datang. Ada pembantu Rasulullah, bukan Islam. Pembantu Rasulullah bukan Islam. Nabi tu jumpa dia maka dia nak mati. Nabi kata asli. Nabi kata Islamlah kamu. Sampai nak mati Nabi masih lagi ajak dia Islam. Pembantu Rasulullah, budak suruhan Nabi, bukan orang Islam. Tapi Nabi tetap tinggi pada dia, Nabi tetap dakwah pada dia. Masyarakat kita ni, kita bercakap dalam kelompok Islam, dia masih Muslim, dia masih mengucap, cuma bendera dia tak sama dengan bendera kita. Kenapa kita tak ziarah dia? Kenduri, sakit, kenapa kita pulau dia, boykot dia, kenapa kita tak pergi kuliah dia? Dia masih ustaz. Ada orang punya sekuatnya pemahaman, tapi ustaz tu ceramah pun tak mau dengar. Pasal apa? Dia tak sekerak hati. Tapi anak dia ngaji dekat cikgu Hindu, tuition matematik. Hindu tu haraki apa? Kuliah agama, ustaz tu dia kata tak haraki, aku tak boleh ikut. Tak apa lama, aku nak pergi hantar anak aku tuition. Pergi hantar anak tuition. Kelas tuition, cikgu Ganapati. Ganapati itu agama apa? Fikra haraki apa? Yang tu anak dia, anak 1 jam setengah duduk mengadap Ganapati tu, betul dia ajar matematik. Yang boleh kita dengar macam ni, tuition dah. Encik sila keluarnya, kelas sudah mau jalan. Tolong keluar, kasih keluar. Tolong hantar 1,5 jam anak-anak pada tuition cikgu Hindu tu, betul dia ajar matematik. Kok dia selit benda lain? Majlis yoga apa-apa. Kita tak tahu. Tetapi ustaz yang mengajar di tempat kita, walaupun dia bukan haraki, dia ada mikrofon untuk bercakap. Dia ada kitab untuk tuan-tuan rujuk. Tak betul kita boleh tegak kan? Kita boleh pilih betul ataupun tidak. Tapi kerana tak haraki, kita tolak ilmu dia. Yang ni yang jadi berpecah kita tuan-tuan. Saya berjalan di seluruh Malaysia. Berceramah ni dah 19 tahun tuan-tuan. Saya tengok perpecahan kita berpunca daripada politik. Orang Cina makin rapat. Orang Melayu makin jauh dan renggang. Hanya kerana perbezaan fahaman. Cubalah tadi saya kata, ada tuan-tuan yang jadi bata. Tuan-tuan kekal jadi bata. Ada orang yang kerjanya jadi simen. Kekal jadi simen. Bersatu atas nama Islam. Kuat. Kenapa 35 penternak babi
boleh belah dalam babi dalam kampung Melayu. Bukannya ramai pun, 35 orang penternak babi belah dalam satu kampung Melayu yang 5,000 orang Islam. Kenapa dia boleh belah? Kerana umat Melayu tidak bersatu. Bila Melayu yang ni bantah, Melayu yang sana pergi pujuk. Okey, tolonglah belah tempat lain, ini kampung orang Islam punya, taklah boleh belah lah okey. Datang kumpulan Melayu. Minggu depan datang pula Melayu lain pula, tak apa okey, boleh belah sini, nanti kita nak bincang macam mana. Tak apa, janji lu orang pangkah saya. Sebab tu Cina sekarang lantaklah, nanti ada orang Melayu yang akan datang. Lu orang pangkah saya, kita orang jaga lu orang. Akhirnya masing-masing nak jaga pangkah. Yang jadi nasib malang siapa? Penduduk kampung itu. Letak kepala babi depan masjid, letak kepala babi depan rumah ketua kampung. Sebab siapa jadi macam itu? Sebab orang Melayu tak pekat. Cuba orang Melayu tak ada siapa jumpa mereka untuk pujuk mereka. Kami nak apabila pindah mereka tu. Ini 2 lori babi, 2 lori tek babi di Lombok di Pulau Pinang. Penduduk kampung ni nak buat jalan tol. Rupanya Lombok turun tek babi tengah-tengah jalan. Siapa suka rela yang pergi buang tek babi tu? Nak buang tak mana? Datang pekerja majlis bandaran main buang. Pekerja majlis bandaran orang siapa? Siapa ni kan? Bila penyakit babi merebak, askar pergi tembak. Askar siapa? Bangsa kita balik yang kena. Ni penyatuan. Kita tengok yang duduk ronda malam-malam. Naik kereta peronda, duduk ronda malam-malam. Bangsa apa? Yang tidur lena malam-malam bangsa apa? Siapa tuan, siapa hamba apa? Kita bercakap ketuanan Melayu. Rentikan tuan-tuan. Siapa tuan, siapa hamba Allah? Cina berkata ketuanan. Tanya pada bangsa Cina India. Siapa jadi hamba Allah? Siapa dia yang duk jaga malam-malam supaya tidur mereka terlena? Bangsa Melayu yang jadi polis. Cuba cek tengok berapa persen bangsa mereka jadi polis. Mereka minum arak mabuk. Siapa yang jaga mereka? Ini yang saya katakan tadi. Umat Islam kena bersatu. Kena ambil iktibar daripada apa yang berlaku di Palestin. Jangan tunduk pada kehendak mereka. Jangan tunduk pada tekanan mereka. Sampai nak buat wuduk pun kena tanya pendapat mereka. Ini benda yang kita tak boleh terima. Menghina agama kita. Sombong tak ada. Dengan alasan bahawa ini undang-undang Islam tak sesuai dengan kami. Tanya dekat mereka. Undang-undang Islam siapa buat? Allah buat. Air ini Allah buat. Nasi Allah buat. Kamu minum tak air? Minum. Kenapa kamu kata sesuai dengan air? Sedangkan Allah yang buat. Kamu carilah air yang Tuhan kamu buat. Kamu tolak wuduk dengan alasan Islam. Allah dunia. Kenapa kamu makan nasi? Nasi ni Allah buat. Beras ni Allah buat. Kamu carilah beras yang Tuhan kamu buat ni makan. Itu cakap kasar kepada orang yang bengong dan kasar. Tapi kita tak boleh cakap. Ada orang, kita jaga hati mereka Ustaz. Mereka yang tolong kita rasa. Maknanya, kita telah mengharap pada mereka. Kita telah lari daripada mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ayat yang kita sebut? Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang kita dah menyebut perkataan hasbunal Cina wa ni'mal wakil. Bukan hasbunallah lagi tak. Di mana akidah kita sekarang? Sebab itu saya katakan tadi, umat Islam adalah bangsa yang kuat. Cuma umat Islam tak bersatu. Arab adalah bangsa yang kuat. Cuma tidak bersatu. Bila tak bersatu, akhirnya sekarang kita boleh tengok. Yahudi cuma 14 juta di seluruh dunia. Dia boleh conquer 1.4 bilion umat Islam di seluruh dunia. Padahal mereka cuma ada 14 juta sahaja. Maka seorang wali Allah sentiasa menginginkan dan mencintai kaum muslimin yang berjalan sesuai dengan metod Ahlussunnah wal Jamaah tanpa membezakan siapa pun mereka. Dengan menyanjung seseorang kerana dia sependapat dengannya, di lain pihak dia mencela seseorang yang lain hanya kerana dia berselisih faham dengannya. Yang ini tidak mahu.
Dia berbeza, tetapi satu. Maliki dengan Hanafi berbeza, tapi satu. Syafi'i dengan Hambali berbeza, tapi satu. Dia tidak berbeza terus-terusan. Orang kita kalau dah tak sependapat, berbeza habis-habisan. Tak boleh langsung. Jadi penceramah pun tak boleh masuk ke surau yang belah sana. Oh, Ustaz masuk surau belah sana ya. Ustaz belah sana ke? Payah sungguh tuan-tuan. Kenduri kendara pun tak boleh panggil orang tu. Hang panggil dia macam apa? Dia belah sana. Yang ni saya jumpa tuan-tuan. Merajuk kawan tu. Tuan rumah merajuk. Sebab tak ada siapa masuk tinggal. Tak ada siapa yang pergi tolong Kaedah. Lari hati geng-geng dia. Saya tanya Pak Zee, puan dia macam ni. Sebab saya jemput orang belah sana. Main kenduri saya. Mereka boykot terus kat. Anak-anak pasal tak masuk tinggal. Kelas kampung hak kecil masuk tinggal. Sebab apa? Bentara-bentara hak tukar-tukar hidang. Semua lari tinggal. Hanya kerana tuan rumah ni panggil tetamu yang bukan ahli jemaah peti. Punya pecah tuan-tuan. Sedangkan dia tu jiran. Saya kena panggil. Tak apa awak pula. Pati pasti dah kenduri. Tak syoknya sampai satu tahap datang dia orang tu. Dia main dia kenduri kau. Apa akan balik? Tengok-tengok datang dulu tuan-tuan. Balik menolong. Dia panggil dia belah terus tuan-tuan. Dia tengah basuh pinggan, tak sempat basuh tangan. Yang tengah tu hidang nasi, tarik balik nasi, tak di dapur, lari balik rumah. Kat sini pun sama juga. Leceh. Minta maaf lah. Ini saya kata kita semua. Saya marah saya pula. Bulan depan tak ada pula. Tuan-tuan nak orang berapi, saya nak cakap lah. Sampai bila kita nak gaduh? Dia keturunan kita. Penyatuan mesti ada. Habis itu Ustaz, kenapa kita tak